Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat pagi kepada anda semua pelajar-pelajar DDT 1C. Okey, baik, kita bertemu kembali dalam MPU 21032 bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Dan untuk topik satu ini kita akan melihat berkaitan dengan pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Semoga anda dapat sama-sama mendengar, melihat, berfikir, berbincang dan seterusnya menghayati etika dan peradaban dalam acuan negara kita sendiri. Baiklah, kita lihat pula kepada sinopsis bagi bab yang pertama ini. Oh, tidak nampak ya. Okey, saya ke sini sikit. Oh, tak nampak juga. Okey, baik. Untuk sinopsis ini anda boleh baca, sama-sama kita baca, sama-sama kita dengar dari hati sinopsis bagi topik pertama ini. Jom sama-sama kita membaca dan apakah poin-poin penting yang akan kita perolehi dan boleh nyatakan apa yang anda dapat daripada sinopsis ini. Okey, dah baca? Alright, good. Okey, seterusnya kita lihat sinopsis ini yang mana kita dapat faham dengan lebih mudah dalam bentuk gambar rajah ini, dalam bentuk diagram ini, di mana kita tahu bahawa etika dan peradaban sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatan dia berbeza-beza kerana kita ini dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan juga biografi kita. Jadinya, penghayatan etika dan peradaban di Malaysia ini boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa ataupun kita sebut sebagai timeline evolusi sejarah negara kita. Iaitu bermula dengan prakolonial, kemudian kolonial dan juga pasca kolonial, iaitu prakolonial disebut sebagai traditional, kolonial semasa penjajahan dan juga pasca kolonial selepas penjajahan, iaitu pada zaman moden pada hari ini. Dan sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden ini diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia termasuklah negara kita. Jadi, sebelumnya pada era prakolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan juga etika, dua perkara ini, adab dan juga adat, iaitu melibatkan apa? Adat istiadat dan juga adat resam, merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Jadinya gabungan kedua-dua ini, iaitu kalau kita lihat kedua-dua ini dalam bentuk etika tradisional dan moden yang telah disebutkan ini telah tergarap pada pasca kolonial yang tersulam dalam acuan Malaysia. Jadinya penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Dan inilah kekuatan kursus penghayatan etika dan peradaban yang akan kita hayati bersama-sama sepanjang semester ini. Okey, seterusnya dalam topik ini kita meletakkan objektif bahawa saudara-saudari, pelajar-pelajar sekalian akan dapat menggunakan alat analisis yang akan kita bincangkan untuk berfikir, menganalisis, menghayati etika dan peradaban di negara kita. Dengan itu, kita akan dapat melihat proses, ideanya dan juga praktisnya etika dan juga peradaban di negara kita daripada dulu dan juga sekarang. Sebagai contoh mudah, kita lihat peta yang tertera dekat skrin anda ini. Yang pertama, apakah yang anda lihat? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apakah yang anda fikir? Dan soalan yang ketiga, bagaimanakah anda ingin kaitkan dengan etika? Tiga soalan di sini. Baik, adakah anda sudah dapat jawapannya? Baik, soalan yang pertama, apakah yang anda lihat? Peta dan gambar negara kita dan juga negara jirannya adalah Indonesia. Dan di situnya ada kapal dan juga ada laut.
Dan itulah yang dinamakan Selat Melaka. Baik, soalan yang kedua, apakah yang anda fikir? Ya, Selat Melaka. Apa kaitannya dengan etika yang kita pelajari pada hari ini? Baik, Selat Melaka ini adalah laluan kapal perdagangan, laluan yang menghubungkan barat dan juga timur, yang merupakan laluan, yang merupakan asas, yang merupakan punca di mana segala peradaban dunia dah akan melaluinya. Jadinya, Selat Melaka ini merupakan titik pertemuan, titik yang menghubungkan, tempat yang menjadi satu punca yang mana kita dapat segala asas peradaban dunia ini. Dan yang ketiga, bagaimanakah anda ingin kaitkan dengan etika? Selat Melaka dan juga etika, apa kaitannya? Ya, jadinya Selat Melaka ini adalah penting kerana ia adalah penjana etika dan peradaban seluruh dunia ke negara kita. Maksud dia negara kita ini memperolehi pelbagai jenis etika, pelbagai jenis peradaban. Disebabkan apa? Satu laluan laut yang dikenali sebagai Selat Melaka. Okey, berapa ramai yang faham? Boleh angkat tangan dan tunjukkan thumbs up. Sebegini rupa. Okey, nice. Okey, seterusnya kita akan lihat hasil pembelajaran. Menjelaskan kerangka pemikiran, penghayatan etika dan juga peradaban. Ini yang pertama. Dan yang kedua, menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, baik. Dan ini adalah kandungan bagi minggu pertama kita. Kita dapat lihat dan kita akan pelajari. Baik, yang pertama kita akan melihat pengenalan etika dan juga peradaban. Okey. Baik. Pengenalan etika dan juga peradaban ini, kalau kita lihat, kenapa etika dan peradaban ini sangat penting kepada diri kita? Itu soalan yang patut kita jawab. Ya, sebagai seorang manusia, kita lahir, kita membesar dan juga menjalani kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan juga formal. Dan ini menjadikan yang mana kita ini telah dijadikan oleh Tuhan dengan keupayaan, kemampuan untuk belajar dengan berbagai cara. Ya, kita belajar bukan setakat melihat, tapi juga kita juga belajar dengan cara mendengar, kita belajar juga dengan cara berfikir, kita juga belajar dengan cara bergerak, tindakan sana sini dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan setiap hari dari lahir hinggalah kita meninggal dunia. Jadinya, menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna penting bagi kita untuk belajar, untuk mendengar, untuk melihat, untuk berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik. Jadinya, dekat sini, menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita kenal asal-usul adab, adat istiadat dan adat resam yang mana berkaitan dengan etnik, berkaitan dengan masyarakat asal di negara Malaysia ini yang telah diwarisi daripada generasi terdahulu. Malah dalam masa yang sama, kita menghayati etika dan perpaduan yang kita sulam dan adaptasi daripada wilayah alam Melayu yang lain dan juga zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Dan semuanya ini supaya dapat kita memiliki kepribadian yang tinggi. Satu. Yang kedua, saling menghormati. Dan yang ketiga, dapat hidup dalam keadaan harmoni. Dan akhirnya, apa yang kita dapat? Membina negara bangsa yang hebat sebagai satu bentuk peradaban yang baik. Okey, berapa ramai yang dapat sesuatu ketika ini? Sekiranya dapat, boleh angkat tangan dan juga katakan kepada diri sendiri, yes, saya dapat sesuatu. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan adab. Ya, kita akan dapat melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar ataupun tidak pernah dengan adab, iaitu yang pertama adab, yang kedua adat istiadat, yang ketiga adat resam,
etika, etos dan juga etiket. 6 kesemuanya. Dan biasanya kita akan membuat carian istilah dalam kamus jika kita ingin melihat maknanya, kita nak tahu maknanya dengan lebih tepat, lebih mendalam, dan kita juga boleh menggunakan kamus Dewan Online yang dapat melusuri melalui internet. Okey, baik. Yang pertama kita melihat adab dari sudut bahasa yang merujuk kepada pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan juga sopan. Jadi kita dapat lihat di slide ini dan contoh karikatur yang telah disediakan. Okey, baik. Dan seterusnya, di sini adat resam pula ialah adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan sesuatu etnik di dalam negara kita. Kita ada etnik Melayu, Cina, India, Sikh, Siam, Bumiputra, Sabah dan juga Bumiputra Sarawak, di mana kesemuanya mempunyai adat resam masing-masing. Jadinya memahami, menguasai dan juga menghayati adat resam kita adalah satu kemestian supaya kita dapat menjalani kehidupan dalam komuniti etnik kita dengan baik. Dan juga memahami adat resam etnik lain juga adalah baik supaya kita dapat menghormati dan juga menjaga hubungan antara individu, juga hubungan di antara keluarga dan juga komuniti dengan baik. Apatah lagi kita ini tidak boleh mengelak daripada berurusan setiap hari dengan semua komuniti dalam negara kita. Ya, tak ya juga kan dalam kawasan kejiranan kita boleh jadi ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Ya, rakan-rakan kita dekat kelas, ya, rakan-rakan kita dekat kenalan di Facebook, di media sosial dan sebagainya. Boleh jadi berbagai etnik dan juga berbagai budaya di situ dan kita dapat mengenali adat resam mereka. Okey, baik. Seterusnya kita melihat adat istiadat. Ya, ia adalah peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Biasanya diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan susun atur protokol yang tinggi. Dalamnya terangkum langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak. Sama ada kita yang lahir di sini, kita yang menetap di sini ataupun membesar di sini atau pihak yang datang bekerja di negara ini. Jadi kalau kita dapat lihat di kaca skrin anda ketika ini adalah Majlis Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baiklah. Seterusnya, kita masuk pula aktiviti yang pertama. Okey, berdasarkan pemerhatian dan juga pergaulan anda di dunia nyata ataupun alam cyber, bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, berikan justifikasi. Apakah itu justifikasi? Berikan alasan, berikan sebab mengapakah insiden kurang beradab itu tidak sepatutnya berlaku. Ceritakan kenapa, bagaimana boleh berlaku. Okey? Baik. Dan ini akan anda lakukan dalam link yang akan saya berikan kepada anda untuk menyempurnakan aktiviti ini. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan etika. Istilah etika, etos, etiket sebenarnya masih merujuk kepada konsep yang sama berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adat istiadat dan adat resam. Cuma istilah ini datang dan dibawa oleh kolonial dan kekal dalam zaman pasca kolonial atau zaman moden ini. Dan seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam konteks organisasi atau institusi. Ya, dekat syarikat, dekat pejabat biasanya menggunakan apa? Etika. Dan sebab itulah kita seringkali keliru. Apa itu adab? Apa itu etika? Dan jika kita ini memahami susur masa kewujudannya, kita akan tahu bahawa ia adalah perkara yang sama ataupun kita kata
terlebih dan juga terkurang kupasan konsepnya dan perkara yang kita alami dalam kehidupan seharian sebagai budaya masyarakat atau organisasi dan kita tak boleh mengelak daripadanya. Jadinya, bila sebut berkaitan dengan konsep etika dalam konteks moden hari ini, kita dapat melihat kepada prinsip moral dan nilai yang baik di mana ia tercena dalam diri kita dan terzahir dalam tingkah laku kita tanpa perlu disuruh. Sebagai contoh, kita lihat gambar yang ada dekat sini. Yes, gambar yang ada dekat sini di mana seorang jururawat yang dilatih dengan kod etika kejururawatannya. Ada kenal jururawat ni? Siapa namanya? Okey, baik. Dan kalau kita lihat jururawat ini sepatutnya dia ni akan bertindak mengikut kod jururawat yang dia pelajari, kod etika kejururawatannya ni semasa dia bertugas sahaja. Tetapi disebabkan apa? Menghayati kod etika pekerjaannya dan juga nilai-nilai lain yang dipelajarinya dan sebati dalam diri. Beliau membantu sesiapa saja tanpa mengira siapa, tanpa mengira waktu bila dan di mana. Dan ini adalah lambang penghayatan etika dan juga peradaban dalam negara kita. Okey, baik. Jadinya seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ethos. Ya, ethos adalah istilah yang menunjukkan ciri sesuatu bangsa dan di dalamnya terkandung identiti dan juga jati diri seseorang. Dan di Malaysia ini, konsep ethos bangsa adalah konsep yang menjelaskan mengenai ethos nasional bangsa Malaysia dan konsep ini telah diungkap secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1992 di mana ianya untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020 dan konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dengan sejarah sosial dikongsi, menerima pasar dan pelantar integrasi dalam perlembagaan dan menyokong tadbir urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Jadinya keterikatan emosi kolektif nasional ini ia sebenarnya membina kesetiaan, ia membina kecintaan kepada negara sehingga lahirnya semangat patriotisme dan nasionalisme yang berlangkau batas etnik, agama dan juga wilayah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada etiket. Etiket ini adalah istilah moden seumpama adat istiadat. Istilah tradisional ni adalah adat istiadat. Dan kini konsep ini sering diguna dalam konteks organisasi atau institusi untuk menunjukkan tata cara, peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam majlis. Okey, seterusnya kita lihat susur masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Baiklah, kita lihat yang pertama. Kita perlu meneliti susur masa bagi melihat bagaimana konsep adab, adat istiadat, adat resam, etika, ethos dan juga etiket ini wujud dalam peradaban kita. Itu sebabnya konsep adab ini, konsep adat istiadat dan juga adat resam telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu dan ia merujuk kepada Semenanjung Malaysia pada masa itu dan kesemua konsep etika tradisional ini diamalkan dalam kepulauan, wilayah atau habitat alam Melayu. Di mana kalau kita lihat di sini proses migrasi dalam wilayah alam Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan juga adat resam bertapak kukuh. Kalau kita lihat apa yang kita boleh faham kat sini. Okey, baik. Di sini adalah datangnya daripada India, masuk ke tanah Melayu. Kemudian datang pula daripada China, masuk ke tanah Melayu. Dan setakat yang sedia ada ini pula adalah wilayah alam Melayu. Dan di sini juga betapa banyaknya dari sudut adabnya, adat resamnya dan juga adat istiadatnya. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pula kepada
susur masa yang pertama yang disebut sebagai zaman prakolonial ataupun zaman sebelum negara ini dijajah oleh kolonial Eropah. Ya, sebelum masuknya kuasa Eropah. Sebelum datangnya penjajah Eropah ataupun prakolonial ini, orang Melayu telah mengamalkan adat sopan yang cukup tinggi. Berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang tua dan menundukkan sedikit tubuh badan ketika berjabat tangan. Ya pakcik, apa khabar? Ya, serupa macam tu. Okey, dan ini adalah di antara adat sopan yang diamalkan sejak sekian lama. Itu salah satu contohnya. Baik, pada zaman kolonial pula, ya, di mana banyak negara dijajah oleh orang Eropah termasuklah negara kita. Jadinya kolonial ini membawa adat resam yang mana mereka ini kalau kita sebutnya adalah sebagai etika, etos dan juga etiket yang mana mereka hayati dalam kehidupan mereka dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintahan mereka. Dan masyarakat kita semasa zaman kolonial yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British telah memerhati, menyulam dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan, kita melaksanakan sepenuhnya acuan kolonial pada waktu itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita dapat lihat cara menghormati. Macam mana nak hormat kepada orang lain? Ya, dengan cara berjabat tangan, memberi salam dan sebagainya. Mengikut etika formal kolonial dalam urusan dengan mereka. Okey, seterusnya kita lihat pula zaman sekarang ataupun dikenali sebagai zaman pasca kolonial, itu zaman moden di mana telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan juga bercampur, iaitu ada kalanya kita menggunakan peradaban tradisional, ada kalanya kita bercampur. Dan variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan daripada kolonial tetapi dikembangluaskan dengan globalisasi teknologi ICT. Jadinya adab, etika, etiket, etos, kini semua telah bercampur baur sehingga mengubah identiti dan juga jati diri dalam keadaan suasana, tindakan dan juga tingkah laku yang berbeza-beza. Oleh itu, kita sebagai generasi yang hidup dalam era globalisasi ICT perlu menghayati makna etika dan juga peradaban yang telah diacuankan ke dalam negara kita sejak sekian lama. Jadinya, itu sebabnya kita kena mempelajari, kita kena menguasai, kita juga perlu menghayati. Supaya apa? Supaya kita akan tetap mempunyai identiti dan juga jati diri Malaysia walaupun dekat mana pun kita berada. Okey, next kita lihat kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi. Baiklah. Sarjana sosiologi bernama Sir Wright Mills telah mengemukakan idea untuk memahami masyarakat melalui konsep imajinasi sosiologikal, iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting, iaitu yang pertama sejarah, yang kedua adalah struktur sosial dan yang ketiga adalah biografi. Jadi kita lihat bagaimana alat analisis ini boleh digunakan dalam konteks menghayati etika dan peradaban mengikut acuan Malaysia. Baik, dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Jadinya, meneliti sejarah ialah melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Ya, adakah kita penduduk asal atau kita sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi daripada peradaban Cina, peradaban India, Eropah dan sebagainya. Jadi, di sini soalannya, bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sebuah negara? Sudah tentu bukan melibatkan penduduk asal tetapi melibatkan juga proses migrasi daripada wilayah alam Melayu ataupun dalam masa yang sama migrasi daripada peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Okey, seterusnya
Struktur sosial pula dari sudut bahasa adalah sistem sosial. Ya, manakala di sudut takrifan sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat, dan kita tentulah mempunyai tahap penghayatan yang berbeza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Jadinya struktur sosial ini melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada formal ataupun tidak formal, di mana kita tinggal, di mana kita dibesarkan, di mana kita bersekolah dan di manakah tempat kita bekerja. Dan semua ini akan mempengaruhi struktur sosial kita. Jadinya, memahami lapisan-lapisan struktur sosial ini akan membolehkan kita menghayati etika dan juga peradaban yang telah terbina ini dan sedang berlangsung dalam negara kita. Okey, baik. Seterusnya kita lihat biografi. Ya, biografi dari sudut bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari sudut sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan sejarah politik yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya. Boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Jadinya memahami biografi, bagaimana kita memahami biografi ini terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita akan membolehkan kita mengenali siapa diri kita sekarang ini serta biografi orang penting dalam negara kita. Menghayati biografi diri kita sejak lahir hingga kini, bagaimana dia menjalani hidup, bagaimana dirinya telah terbentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita. Jadinya di sini kita boleh katakan etika dan peradaban Malaysia ini terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracuan sejak sekian lama. Jadi anda boleh meneliti dan membincangkan mengenai bapa kemerdekaan Malaysia. Okey, iaitu Tunku Abdul Rahman. Okey. Seterusnya kita lihat pula penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga dan komuniti dan juga masyarakat, iaitu melibatkan lokal dan juga global. Okay, kalau kita lihat di sini, individu, keluarga, komuniti adalah struktur sosial atas sesebuah masyarakat. Dan kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga kita, dan etika dalam komuniti yang melibatkan tempat tinggal, tempat belajar dan juga tempat kerja kita. Jadinya, sekiranya perkara ini yang melibatkan kita, keluarga, tempat belajar dan juga tempat kerja, dia akan membentuk kepada etika kita. Dan bagaimanakah kita menghayati etika tersebut? Adakah kita menghayati etika yang baik? Dan adakah kita menghayati etika yang tidak baik? Sebagai contoh, seperti mana yang telah sekiranya kita berada dekat sekolah dan sekolah telah menerapkan perkara-perkara yang baik, dan di situlah menyebabkan kita ini terbentuknya etika-etika yang baik. Jadi kita boleh katakan di sini individu, keluarga dan komuniti yang beretika sudah pasti mewarnai peradaban Malaysia yang sangat baik, dan etika yang tidak baik perlu ditolak oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana yang memusnahkan peradaban kita dalam masa jangka panjang ini adalah etika yang tidak baik. Baik, seterusnya. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Okey, jadinya biografi negara kita ini akhirnya akan dilihat berdasarkan faktor masyarakat, negara dan juga pasaran. Baiklah, biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara ini dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Mudah untuk kita faham, bagusnya sesebuah negara adalah kerana masyarakatnya mempunyai peradaban yang tinggi dan mencorakkan pemerintahan dan kehidupannya hebat pada masa sekarang dan juga untuk masa akan datang. Sebagai contoh, kalau kita lihat sewaktu musim haji, pihak Kementerian Haji di negara Arab Saudi
akan memberi pujian kepada Malaysia. Kerana apa? Kerana jemaah haji daripada Malaysia ini adalah jemaah haji yang berdisiplin tinggi, yang tidak menimbulkan masalah dan sangat disenangi oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Nampaknya di sini kita boleh fahamnya berkaitan dengan apa? Sebabnya sekiranya dalam negara kita ini, biografi negara kita ini, kita nampak sekiranya masyarakat itu boleh patuh kepada peraturan, masyarakat itu boleh berikan kerjasama secara tak langsung, ia akan meletakkan apa? Negara kita dalam kedudukan yang tinggi dan juga dihormati. Jadinya kita boleh katakan di sini apa? Biografi negara yang baik akan membolehkan hal berkaitan dengan ekonomi berkembang sangat pesat. Itu sebab dia negara-negara yang berada dalam keadaan yang aman, harmoni, ya, kita akan lihat ekonominya juga akan turut dipengaruhi untuk menjadi lebih baik. Dan hal ini kita boleh teliti, kita boleh fikir dan juga bincangkan bersama. Okey, baik. Setakat itu sahaja kelas kita untuk kali ini. Jadi, saya ada beberapa perkara yang akan maklumkan kepada anda sebagai latihan pengukuhan yang akan menyusul selepas ini. Sekian, terima kasih. Semoga anda semua memperolehi manfaat daripada apa yang telah kita pelajari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.